Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini Allah bagi peluang sekali lagi kita semua untuk sama-sama kita sama jemaah. Dan hari ini sekarang ni Allah bagi lagi peluang untuk kita untuk sama-sama berkumpul. InsyaAllah kita akan bercakap tentang benda yang Allah redai, insyaAllah. Sama-sama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah bagi keberkatan yang kita beri pada hari ini, insyaAllah. Jadi sebenarnya kalau yang awal pada mulanya Nabi kita ni saudara solihin kita, Presiden Propas ni, untuk bagi perkongsian hari ni. Jadi saya memang segan lah bertemu dengan sahabat-sahabat yang lebih tinggi jauh daripada saya. Jadi umpamanya saya ni macam ni, contoh kalau kita kumpulkan semua orang kat UAE ni, kita kumpulkan semua orang kat UAE ni, makcik cleaner, budak medik, budak farmasi, budak sainser, semua yang kita kumpul semua sekali, mak-agak kumpul semua sekali, kita buat satu tempat ni, kita nak bagi semua orang ni dua grup. Satu grup A, satu grup B kan, kata. Jadi kalau kita nak kata grup A ni grup orang yang pandai bagi tazkirah kan. Grup B orang yang tak pandai bagi tazkirah. Jadi saya ni grup B lah. Tak pandai bagi tazkirah kan. Kalau dikata lagi kalau orang grup B ni, siapa yang paling tak pandai bagi tazkirah, kita jadikan ketua. Jadi saya ni calon yang sesuai jadi ketua. Sebab memang tak pandai bagi tazkirah. Tapi apapun sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Nabi pun ada sebut kan dalam hadisnya, Nabi kata hakul muslim lil muslim sittah. Maksudnya hak muslim kepada muslim yang lain ni ada 6. Salah satunya bila kita jumpa kita bagi salam, bila sakit kita ziarah, bila sahabat kita muslim ni bersin, alhamdulillah kita kata yarhamkallah, mati kita uruskan mayat. Dan salah satunya lagi, bila orang minta kita bagi nasihat, kita kena bagi nasihat. Itu hak muslim kepada muslim yang lain. Jadi atas kapasiti saya yang tak pandai bagi tazkirah ni, insya-Allah hari ni kita cubalah saya cuba berkongsi sikit sebanyak. Moga-moga Allah bagi keberkatan lah. Walaupun tak sedap tapi tak apa, Allah sedap bagi keberkatan kepada orang yang pada kita semua yang nak mendengar majlis ilmu, insya-Allah. Tapi kalau tak sedap, lepas ni boleh buka YouTube lah. Yang Ustaz Zahid dulu baru rasa sedap ni. Tapi sahabat-sahabat yang saya kisah sekalian, tajuk interview hari ni ialah siapa pada dunia, siapakah aku pada dunia. Saya pun pening kepala nak fikir apa nak cakap siapa aku pada dunia ni. Tapi kalau kita fikir balik, siapa aku pada dunia ni, siapa soalan ni, siapa, dah senang nak jawab. Siapa, kita cakap saya, nama saya apa kan, apa semua, benda tu senang. So the level of this question is very kacang lah, very senang kan. Kita nak cakap senang kan. Kita kata saya nama saya Abi kan, saya lahir di sini, saya buat di situ. Tapi kalau contoh kan, kata saya tanya ni, nama kau Razani kan, Razani kos saya. Jadi kalau kita kata siapa kamu, saya kata saya Razani, saya Razani kos Daya. Tapi berapa ramai orang nama Razani kat dunia ni kan. Malah Tabari saja ada 8 orang nama Razani. Kalau budak yang A semua ni ada 80 orang nama Razani kan. Itu tak kira di pasar malam ni, pasar malam ada 800 orang nama Razani kan. Tapi apa yang menyebabkan dunia recognize kita sebagai Razani, itu kita kena tengok apa sebenarnya kerja buat kita. Kalau kita kata kita Razani, orang tak tahu Razani tu ramai sangat. Tapi apa yang dunia recognize kita ialah kerja buat kita pada hidup kita. Ketika kita buat kerja Islam, untuk kita buat kerja apa-apa sebagainya. Tapi mungkin senang bagi Razani, mungkin dia nak kata saya Razani, saya seorang dietitian yang berjaya. Mungkin lah benda-benda duniawi kan. Sebab dunia akan recognize kita, pencapaian kita, kerja buat kita yang pada perkara-perkara duniawi kan. Duniawi ni macam contoh harta, perempuan, jawatan sebagainya. Mungkin dia kata, Razani kata, saya Razani, dietitian yang berjaya, bini ada 4 contoh, bini ada 4, anak ada 18. Tu ada kereta Ferrari yang menarik lagi,
Jadi itu menyebabkan dunia recognize Razani adalah seorang yang berjaya pada pandangan duniawi, kan, pada pandangan dunia. Tapi soalan yang paling asas bagi kita semua, andai kata kita kata bila mana kita berbincang tentang siapakah kita di pada dunia dan sebagainya, soalan yang paling asas ialah adakah pencapaian kita semua tu tadi apa, dietitian berjaya, bini ada 4, maknanya apa lagi pencapaian, anak 18, kata Ferrari lagi ada, semua benda, adakah semua benda tu signifikan dan beri impak kepada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Sebab tu saya rasa antara apa yang paling penting dalam tajuk kita ni ialah siapakah aku pada pandangan dunia dalam kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Sebab tu dalam pada masa yang sama, kalau kita nak tengok macam mana Allah recognize kita. Adakah Allah recognize kita berdasarkan nama kita Razani saja? So okey, Mamat ni nama Razani. So kalau kita dah akhirat kelak insya-Allah akhirat kelak insya-Allah kita ada Allah, nama saya Razani, saya nak masuk syurga. Senang-senang kata. Nama Razani atas kapasiti nama Razani. Adakah kita boleh masuk syurga dengan begitu saja? Tak mungkin. Sebab kita, Allah nak tengok pun, apa yang Allah nak tengok, signifikan apa hidup kita ni ialah atas kerja buat kita juga. Adakah kerja buat kita ni berdasarkan Islam yang ajar? Macam tu. Jadi sebab tu kerja buat tu memang kita kena buat dalam hidup kita. Kerja-kerja yang amal dakwah dan sebagainya memang kita perlu buat. Bukan atas dasar kita nak suruh dunia pandang, kan? Tapi apa yang paling penting ialah kita nak Allah akan sayang. Tapi Allah, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, adakah kita hari ni kita rasa Allah sayang kan? Hari-hari ni kita muhasabah balik. Kita bangun pagi dah lah semayang subuh lewat. Bangun lewat nak semayang kan. Lepas tu siang hari pula tengok movie manjang sampailah ke petang kan. Tengok makan kacang, tengok movie. Tu esok bangun pagi lewat lagi, tengok movie lagi. Sebab tu lah kita rasa, adakah dengan apa yang kita buat hari ni Allah akan pandang kita sebagai orang yang hamba-Nya, yang diridainya? Adakah begitu? Jadi kita tengok balik peranan kita sebenarnya. Apa yang sebab tu Allah kata dalam surah Al-Dhariyat, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Jadi memang penting kita faham itu antara apa peranan kita dalam hidup ni ialah untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Tapi yang kita lupa antara ayat-ayat yang lain yang Allah sebut dalam surah Al-Imran contohnya, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita juga selain daripada kita beribadah, kita juga sebagai seorang khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah yang pengurus. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah An'am contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu ghafurur rahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Dia jadikan kamu semua ni khalaifal ard, pengurus pada bumi, pengurus di bumi ni, al-ard, bumi ni. Kita ni sebagai pengurus, bukan sekadar nak jadi orang yang beribadah di dunia, tapi kita sebagai pengurus, pentadbir kat dunia ni. Sebab tu Allah kata dalam kita nak tahu apakah kita ni betul-betul melaksanakan apa yang Allah dah kata. Sahabat-sahabat yang saya lihat, saya bercakap pasal peranan kita ni. Antara paling penting yang kita tengok hari ni, orang bagi alasan ni kata masa tak cukup, dia kata masa tak tahu ke mana hilang kan. Dia kata sahabat-sahabat, kalau kita nak tengok balik masa ni, sebab orang kata antara masalah paling besar kita nak buat peranan dia sebagai seorang abid yang buat amal ibadah kepada Allah kat dunia ni, dan juga sebagai seorang khalifah nak buat pentadbiran kat dunia ni, antara masalah besar dia ialah masa tak cukup. Dia kata. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, masa ni kalau kita nak umpamakan dia macam cawan bekas lah, macam cawan ni guna dia kita nak bubuh air lah, bubuh air teh, air Milo, apa tu, Sunfree dan sebagainya lah, air teh, Milo, semua yang ada. Tapi kalau kita tak guna cawan ni,
kita letak kat atas meja, kita letak buka gitu, apa akan jadi pada cawan? Cawan ni akan dipenuhi dengan debu-debu yang berterbangan, akan masuk debu-debu. Tak masuk dalam bilik air semua, kita tak bubur. Jadi dia akan masuk debu yang berterbangan. Macam tu juga masa, kalau kita tak isi masa ni dengan apa-apa yang bertaraf tebing, bertaraf air leci dan sebagainya, dia akan masuk debu-debu yang akan masuk dalam masa kita ialah movie Korea, movie apa-apa yang sebagainya. Baliknya kita buat maksiat dan sebagainya, dan masuk dalam masa kita ialah jadi benda yang bertaraf sampah sarap. Betul, hanya sampah sarap saja. Jadi kita nak sebab tu kita kata masa ni banyaknya tak diguna, seperti masa di mana cawan tak diguna untuk dibubuh air. Tapi sahabat-sahabat, dia kata betul masa macam tu, tapi kadang-kadang masa tu memang tak cukup. Dia kata memang tak cukup. Dia nak cuba buat benda tu tapi tak cukup. Sahabat-sahabat, benda isu yang paling penting sekarang ialah satu benda dinamakan sebagai keberkatan. Keberkatan. Berkat ni apa sebenarnya? Berkat maksudnya, kalau berkat, masuk berkat ialah apa, bila mana dia sikit dia cukup. Kalau banyak dia boleh dibahagi-bahagikan kepada orang lain. Sikit cukup, sikit fair enough, cukup. Ada sikit je masa tapi cukup. Tapi kalau banyak boleh bagi pada orang lain. Kau ambil sikit, kau ambil sikit, kau ambil sikit, kita boleh bagi. Sebab apa? Sebab ada berkat. Berkat pada dia. Tapi kalau tak berkat, sikit jadi macam mana? Sikit macam tadi, tak cukup. Tak pernah cukup sikit. Tapi kalau banyak contohnya hari ni dia nak buat assignment ni. Buat assignment malam semalam tahun baru Cina, contoh. Kalau tahun baru cuti tahun baru Cina. Semalam pula lecturer kelas cancel. Cancel kelas semalam. Jadi hari ni sepatutnya kena hantar assignment. Tapi dia kata, tak sempat siap lah assignment tu. Sebab apa? Sebab malam semalam tengok cerita Korea, malam tengok Korea juga episod yang seterusnya. Jadi hari ni ada 2 episod lagi tak habis. So macam assignment tak tahu bila nak siap. Jadi itu maknanya dia ada free masa 2 hari untuk buat assignment. Tapi apa yang terjadi bila mana tak ada keberkatan pada masa ni. Sahabat-sahabat sekalian, kita minta masa-masa yang kita ada ni seperti mana yang Khatib kata tadi. Masa yang paling bernilai ialah antaranya ialah masa muda. Masa yang Allah bagi special place kat hari akhirat kelak, pada hari mahsyar, pada mahsyar nanti. Mana lepas pada pemimpin yang adil, pemimpin yang hebat, adil, ialah orang muda yang banyak beribadah pada masa muda. Itu orang yang mendapat naungan arash pada mahsyar kelak, insya-Allah. Sahabat-sahabat, satu lagi yang anak-anak sebut, seperti mana yang kita faham sekarang, kita ni mahasiswa. Mahasiswa ni biasalah, senang nak cerita. Semua macam mahasiswa, tak ada. Ada tak mahasiswa? Macam budak sekolah. Mahasiswa semua, mahasiswa ni dia macam dah diprogram tau. Dia macam robot. Cerita macam robot. Pagi bangun, gosok gigi. Kuat lagi? Macam kuat. Pagi bangun, gosok gigi, makan pagi, pergi kelas, balik tengah hari, petang pergi lab pula, balik main bola, main maghrib, makan nasi malam, lepas tu tengok movie, pukul 12 tidur, besok bangun pagi, gosok gigi. Semua benda yang sama, rutin harian ni je lah. Bangun pagi, gosok gigi, makan, pergi kelas, balik main bola, tengok movie, balik tidur. Itu je, hari-hari hidup macam ni, macam tu. Itu ialah hidup seorang robot. Itu bukan hidup seorang manusia. Hidup robot ialah diprogram untuk dia hari-hari macam tu. Tak boleh buat pembaharuan dan sebagainya. Tapi kita ialah seorang manusia, lebih-lebih lagi orang Muslim. Yang mana Nabi kata tak boleh hari ni lebih teruk daripada semalam. Hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Jadi kita memang tak boleh langsung hidup seperti robot. Seperti kalau kita hidup macam tu, apa sebenarnya erti kita kepada Islam? Adakah kalau kita hidup macam tu, kita ada, Islam jadi macam mana? Islam tak bertambah kita ada. Kalau kita mati pun, kita pengsan, kita mati, kita kena heart attack sebagainya, Islam tak berkurang sebab kita. Islam macam tu je. Kita ada, Islam tak bertambah. Kita tak ada, Islam tak berkurang. So apa sebenarnya nilai kita dalam Islam ni? Adakah kita hanya sekadar dalam IC ada Islam, ada sebagainya? Adakah sekadar itu saja kita? Peranan kita pada dunia
dalam pada dunia ialah untuk memartabatkan Islam. Sebab tu kita kena faham tajuk kita hari ni, ialah kita nak faham peranan kita. Peranan kita dalam hidup kat dunia ni, adakah sekadar kita nak dapatkan degree ataupun dapatkan harta sebanyaknya untuk dunia recognize kita sebagai orang yang berjaya dalam dunia. Itu bukan tujuan kita. Sebab Allah sendiri, Nabi sendiri, ulama sendiri yang pesan kat kita untuk dapatkan apa yang kita nak dalam hidup kita ni, ialah dapatkan ridha. Kita dapatkan keredaan Allah, kita dapat berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, saya nak cakap banyak, saya tak pandai. Tadi saya dah cakap saya tak pandai. Sekarang dah habis modal kat tu. Hari ni saya tak pandai nak cakap. Tapi sebelum saya habis, saya inginlah beritahu kongsi sikit sebanyak ayat Quran yang saya sempat terlintas sekarang ni. Sebab mungkin ni sebagai salah satu yang ada kaitan dengan apa yang kita nak perjuangkan pada hari ni. Sebab kita takut hari ni kita terlepas tadi sebut pasal masa. Dan hari ni kita dah anda berapa tahun 20? 23, 22. Sama kita. Sekarang dah 23, esok dah nak masuk 24 dan sebagainya. Tapi kita takut masa kita dah makin terlambat. Jadi elok kalau kita tengok ayat Quran yang Allah dah bagi amaran awal-awal. Sebagai contoh dalam surah As-Sajdah. Allah kata di mana kita baca dalam supaya subuh pagi tadi dalam ayat berapa walau tara auzubillahi minasyaitonir rajim walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah kata apa kat situ? Walau tara idil mujrimun, dan ngeri rasanya, ngeri dia kata dalam Quran. Ngeri idil mujrimun, kalau kita tengok orang yang berdosa, orang yang buat salah, mujrimun ni nakisu ru'usihim inda rabbihim, pada hari akhirat kelak dia menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala inda rabbihim. Rabbana, dan berkata, ya Tuhan kami, Rabbana absarna, kami dah tengok ni, kami dah tengok, absarna wa sami'na, kami dah dengar azab, kami dah tengok azab, kami dah dengar azab. Sami'na farji'na, aku kembalikan kami kepada dunia. Na'mal salihah, sebenarnya kami akan buat betul-betul buat soleh, betul-betul nak buat kebaikan. Na'mal salihah inna muqinun. Dia kata apa? Allah rakamkan dalam Quran, inna muqinun. Orang mujrimun ni, orang berdosa, orang betul-betul berdosa, jahat betul-betul lah. Jahat betul-betul, dia kata ada akhirat kelak dia akan kata inna muqinun. Sebenarnya aku betul-betul dah yakin. Kami betul-betul yakin. Kami nak buat soleh kat dunia, balik tolong kembalikan aku kat dunia, nak buat soleh sebab aku betul-betul yakin. Sebab apa? Sebab dah tengok, sebab dah dengar. Kita hari ni kita bagi peluang kat Allah, Allah bagi masa lagi kat kita, walaupun Allah tak bagi, tapi Allah tak bagi kita dengar, tak bagi kita tengok lagi apa yang Allah dah sediakan pada akhirat kelak. Jadi Allah kita sama-sama gunakan masa hari ni betul-betul, insya-Allah. Satu lagi ayat Quran dalam surah Az-Zumar, Allah kata lebih kurang sama. Aw taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Allah kata aw taqula hina taral azab, maka dia berkata dia kata hina taral azab, bila mana dia tengok azab, hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Law anna li karratan, kalaulah aku diberi peluang sekali lagi balik ke dunia juga, fa akuna minal muhsinin, aku akan jadi orang-orang yang baik. Muhsin ni bukan cerita muhsin, orang yang baik. Muhsin ni memang baik, dia nak jadi orang baik sebab kalau dia bagi peluang untuk kembali kepada dunia. Tapi Allah jawab apa dalam ayat seterusnya? Allah kata dalam surah Az-Zumar ni, bala, Allah kata bala qarja'at ka ayati fakatab tabiha wastakbar tawakku dan minal kafirin. Bala, Allah kata bahkan qarja'at ka ayati, sudah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, fakadzab tabiha, tapi kamu dustakan ayat-ayat kami yang kami dah sampaikan. Fastakbarta, dan kamu angkuh kepadanya. Wa kunta minal kafirin, dan kamu termasuk dalam orang-orang yang kafir. Allah dah bagi amaran awal-awal. Allah memang dah bagi situasi mereka ni akan menyesal pada hari kelak dan mereka nak balik kepada dunia. Dan Allah kata memang aku dah bagi peluang kat kamu kat dunia, kamu dah bagi amaran kat dunia, tapi kamu tak buat apa-apa. Sekarang baru kamu nak jadi orang baik. Jadi
macam mana kita nak avoid benda ni daripada berlaku pada kita, ialah kita kena start pada hari ni. Sebab tu Allah kata dalam surah Az-Zumar juga, Allah kata wa anibu ila rabbikum. Ini memang perlu kita faham betul-betul. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Allah kata wa anibu, Allah kata taubatlah kamu, wa anibu ila rabbikum, kepada Tuhan kamu, wa aslimu lah, berserahlah diri kepadanya, kepada Allah. Aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab kepada kamu. Dan bila mana sampai ke azab, Allah kata apa? Thumma la tunsarun. Allah kata thumma la tunsarun. Bila mana dah sampai azab, thumma la, kemudian la tunsarun. Allah kata kamu tak akan sekali-kali lagi akan dapat tunsarun, ditolong oleh Allah SWT. Dia orang siapa-siapa pun Allah akan tolong kamu. Jadi sahabat-sahabat, untuk konklusinya lah, saya rasa pada hari ini kita kena fikir balik antara apa yang amaran-amaran, peringatan-peringatan yang Allah dah rakamkan dalam Quran untuk kita semua baca, kita semua faham, kita semua cuba amalkan, dan kita cuba ambil peluang yang Allah bagi pada hari ini, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, moga-moga kongsian hari ini kita rasa Allah bagi, kita minta pada Allah SWT, Allah bagi keberkatan, Allah bagi sebagai satu permulaan dah bagi kita untuk kita cuba betul-betul buat seperti mana yang disarankan oleh khatib kita tadi. Kita nak betul-betul jaga masa muda kita.